kadang-kadang asabiyah juga singgah pada kepala ustaz-ustaz kita. Itu bahaya, tuan-tuan. Baik. Kita tengok manhaj berfikir dalam Islam. Islam suruh kita berfikir. Orang yang cerdik adalah orang yang berfikir. Tapi nak berfikir ni kena ada metodologi, kena ada cara berfikir. Tak boleh main fikir gitu saja. Yang pertama, meninggikan taraf ilmu dan mencela kejahilan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, suruh kita meningkatkan ilmu. Nak berfikir dengan baik, satu orang mesti ada ilmu. Dan cara nak menambahkan ilmu ni, cara yang utama kena membaca. Sebab itu surah pertama dalam Quran, Allah Ta'ala turunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Baca, kerana baca adalah metod untuk mendapatkan ilmu. Iqra'. Walaupun Nabi tak boleh baca masa tu, tapi Tuhan tetap suruh baca. Kerana nak beriman. Iman dalam Islam bukan hanya semata-mata ikut. Iman tu kena faham dulu. Baca dengan nama Tuhan. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang suruh melihat kepada kejadian alam. Suruh kita berfikir tentang kebesaran Tuhan, baru iman datang. Dan tuan-tuan, sebenarnya ilmu ini adalah nikmat untuk akal. Demikian yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan ilmu itu adalah nikmat untuk akal. Tuan-tuan jangan kata saya anti Imam Ghazali pula. Saya nukil daripada, saya quote daripada Ihya, menunjukkan kitab Ihya ni ada juga sumbangan, walaupun ada hadis-hadis yang dikritik. Kita adil lah. Ada yang baik kita ambil. Ilmu adalah nikmat untuk akal. Orang yang ilmunya baik, orang yang akalnya baik, bila disebut tentang ilmu, dia akan jadi cergas. Dia akan jadi seronok. Dan Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan dengan ilmu. Maka nak berfikir dengan baik, mesti meningkatkan ilmu dulu. Barulah kita dapat berfikir dengan cara yang baik. Kemudian, ikhlas dan tidak bias ketika mencari kebenaran. Ini sifat berfikir dalam Islam. Bila nak cari kebenaran, ikhlas. Nak cari kebenaran, jangan bias. Jangan prejudis. Jangan ada mental block. Jangan block dulu. Dengar dulu. Tuan-tuan, kenal Sa'ad bin Mu'adh? Sa'ad bin Mu'adh adalah seorang sahabat yang merupakan pemimpin kepada orang-orang Madinah. Dia ni, bila mana Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, dia marah kat Mus'ab. Mus'ab ni dihantar oleh Nabi untuk ajar Al-Quran dan Islam kepada orang-orang Madinah. Maka ramailah di antara orang Madinah ni yang masuk Islam. Dia sebagai pemimpin orang Madinah, dia tak puas hati. Dia kata, pasal apa hang kacau kami ni? Datang sini pecah belah orang kita ni. Tok, ngacau yang orang pergi balik. Kata Mus'ab, awalam tasma', kenapa kau tak dengar dulu? Kalau kau suka, kau terimalah. Kalau tak suka, kami tak kacau kau lagi. Maka Sa'ad pun duduk sekejap. Dia dengar. Dia beri peluang untuk diri dia dengar. Maka Mus'ab membacakan beberapa potong ayat Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'adh. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam. Dan dia mati selepas daripada perang Khandaq.
Sa'ad bin Mu'az. Dan ketika mana dia mati, bergegar arasy Tuhan kerana kehebatan Sa'ad bin Mu'az. Dia menjadi saleh, dia menjadi hebat ketika mana dia menyediakan diri dia dan telinga dia untuk mendengar daripada Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, nak jadi orang yang berfikir dengan baik, beri ruang untuk dengar dulu. Jangan buat mental block. Jangan kata, oh ini datang ni nak brainwash ni. No, dengar dulu. Lepas tu nilai. Kerana kita masing-masing diberikan panca indera dan akal dan jiwa untuk berfikir. Maka sebab itu Nabi SAW, dia tak bias, dia ikhlas. Walaupun kebenaran itu ataupun kebaikan itu datang daripada orang yang bukan Islam, Nabi terima. Kan Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata, idhabu ila ardil habasyah fa inna biha unasan fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Ketika mana orang-orang Islam di Mekah ditindah teruk, Nabi kata, idhabu ila ardil habasyah, pergi ke bumi Habasyah, kerana di sana ada seorang raja yang baik, yang adil, satu orang yang duduk di bawah pemerintahan dia tidak akan dizalimi. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi duduk bawah pemerintahan dia. Nabi tak kata, oh dia tu kafir dalam neraka. Tak, ada kebaikan dia. Maka Nabi puji. Nabi sentiasa objektif dalam penilaian. Kemudian Nabi juga pernah sebut pada Abu Hurairah. Kan Abu Hurairah pernah kena tipu dengan syaitan. Nabi suruh dia jaga tamar zakat kan. Syaitan datang malam-malam ambil tamar dia, mengaku orang miskin. Tiba-tiba syaitan, malam yang berikutnya syaitan bagi tahu. Syaitan kata, kalau kamu tak nak kena ganggu dengan aku, baca ayat kursi sebelum tidur. Baca ayat kursi sebelum tidur. Esok pagi Abu Hurairah bagi tahu kat Nabi, dia kata kalau tak nak kena ganggu dengan dia, baca ayat kursi. Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Yang ni dia cakap betul walaupun dia tu kaki bohong. Menunjukkan dalam penilaian Nabi sangat-sangat adil. Kalau maklumat tu betul-betul, walaupun siapa yang sebut. Kalau maklumat tu memang salah walaupun siapa yang sebut. Tapi kita kadang-kadang kita terikat dengan tokoh kita, pujaan kita. Tu yang saya beritahu tadi. Dulu dia orang dah buat simptom, tanda-tanda satu orang jadi Wahabi. Apa dia? Baca bismillah slow, tu Wahabi. Sehingga mereka jumpa satu video tokoh mereka yang hebat daripada Yaman, yang mereka anggap hebat, tokoh utama, baca Quran, jadi imam, bismillah slow. Lepas tu terus diam. Tak boleh jadi simptom sebab tokoh kita buat. Maka agama menjadi mainan manusia yang ta'assub. Sebab tu Islam kata kita kena objektif, kita kena adil dalam menilai. Benar adalah benar walaupun datang daripada orang yang kita tak suka. Salah adalah salah walaupun datang daripada kaum kita, walaupun datang daripada puak kita. Ada orang dia ingat asabiah ni sokong bangsa. Asabiah bukan sokong bangsa. Asabiah adalah menyokong benda yang batil kerana dia datang daripada geng kita. Kita sokong benda yang salah, kita tahu dia salah, kita kena sokong sebab dia kumpulan kita. Itu asabiah. Kita tak peduli dengan benda yang hak dan kita tak sokong, kita kata batil kerana dia datang bukan daripada kumpulan kita. Itu asabiah. Yang kita kena faham, kadang-kadang asabiah juga singgah pada kepala ustaz-ustaz kita. Itu bahaya tuan-tuan. Baik.